Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 362. Di penghujung Rabiul Awal, kepanasan orang Melayu Malaysia ni menyambut birthday Nabi, Maulid Rasul. Mari kita baca ayat tentang Rasul. Kita ulang kaji semula. Ada 2 poin penting nak tunjuk pagi ni. Cuba tengok daripada ayat mana tu, ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Subhanallahul azim. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami. Yauma hari, tashaqqaqu pecah-pecah, as-sama'u langit, bil ghamam tu dia mendung, gelap, ya. Bila langit tu pecah dia runtuh macam hari nak hujan, ya. Iaitu hari kiamat. Itu hari kiamat. Bumi gunung ganang diratakan dan langit ni nanti akan dipotong-potong oleh Allah Ta'ala dan dijatuh, ya, hari kiamat. Wa nuzzilal, dan diturunkan al malaikatu, kan di langit tu banyak malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah turunkan tanzila, berduyun-duyun turunnya untuk menjalankan tugas masing-masing. Itu berlakulah hari kiamat. Bila kita tak tahu. Pada hari itu
siapa yang memegang kuasa mutlak. Al-mulku, kekuasaan, kerajaan. Yauma idzin, pada hari itu, al-haqqu lirrahman, hanyalah milik Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin Mekah, dia tak suka sebut Allah, ya, tak suka sebut Allah, sebab Allah tu maksudnya daripada al-ilah. Al-ilah tu maksudnya dialah satu-satunya yang mesti diabdikan diri. Itu maksud Allah, al-ilah. Kalau anak-anak kita belajar bahasa Arab, dia tahulah daripada al-ilah, dia proses susah nak sebut laju-laju. Al-ilah tu dia Allah, dia terus digabungkan. Ya, orang musyrikin Mekah, dia suka disebut Ar-Rahman. Sebab tu dalam Quran ada surah Ar-Rahman. Sebab bila sebut Ar-Rahman, dia tahu satu kuasa yang turunkan hujan, yang tumbuhkan rumput. Ya, dia suka. Macam orang Melayu lah, bila anak nak pesa SPM, dia kenal siapa dia yang paling berkuasa. Tak? Tapi bila dah habis SPM, anak tu dia biar nonton TV yang haram-haram. Dia tak kenal dah siapa dia yang paling berkuasa. Sama lah tu musyrikin Mekah dengan orang Melayu tu. Cuma sana musyrik, sini tak musyrik. Ya, bila tersepit, dia kenal siapa yang boleh tolong lah. Ya, dan bila dah senang, dia lupa. Ya, baik. Itu Ar-Rahman tu. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Jadi Trump dah tak ada kuasa, Barack Obama dah tak ada kuasa, Presiden China pun dah tak ada kuasa. Ya, tambah Perdana Menteri Malaysia langsung tak ada kuasa lah. Kapal terbang kena tembak pun buat tak tahu. Ya, jadi yang berkuasa pada masa itu siapa dia? Ar-Rahman. Orang kafir, Trump dengan Barack Obama dan yang seumpama dengannya, kat dunia ni dia senang. Dia boleh buat apa dia nak buat, kan? Orang berkuasa Buddha boleh bunuh orang Islam, orang Syiah boleh bunuh orang Islam. Dia boleh buat apa dia suka, dia bersukuri. Tapi pada hari itu, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Pada hari kiamat nanti, orang kafir akan berada dalam kesusahan. Beres, sudah faham lah tu. Wa yawma ya'addu zalimu, yawma hari ya'addu menggigit az-zalim, orang yang menzalimi diri dia, ala yadayhi, ke atas jari-jarinya. Ya, jadi ni laju sikit sebab ni kita dah lalu dah tahun lepas. Ya, menggigit jari-jarinya. Siapa yang menggigit jari? Orang yang zalim ke atas dirinya. Siapa orang zalim ke atas dirinya? Mari kita kenal pagi ini. Yaqulu, ini dia orang yang zalim. Sambil menggigit jari, dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya kat dunia dulu sekiranya ittakhadtu, aku mengambil ma'ar rasuli, bersama rasul, sabila, jalan. Itu orang zalim, orang yang tidak mengikut jalan rasul. Ya, jadi tuan-tuan, kalau kita tengok perangai hidup bangsa kita jauh sangat daripada jalan rasul. Ya, jalan rasul malam-malam lepas isyak Quran dibaca, bangsa kita malam-malam lepas isyak itulah saat bergembira. Ya, jalan rasul hari Jumaat digunakan untuk ingat Allah paling banyak. Umat kita hari Jumaat pun lalai lagi. Ya, jalan rasul, si buta pun minta izin untuk tak datang solat jemaah. Rasul kata, mau dengar tak seruan azan? Si buta kata dengar. Oleh itu Rasul kata, fa'ajib, datang juga solat jemaah di tempat azan didaunkan. Bangsa kita tak. Jadi macam itulah ceritanya. Ya, jauh pada jalan Rasul. Tapi the main jalan ni, dia tonggak jalan ni dia ada main utama dia. Apa dia? Nanti kat bawah kita jumpa. Terus lagi.
Apa makna dia tadi? Dia kata alangkah baiknya, ya laitani, alangkah baiknya sekiranya ittakhadtu, kat dunia dulu aku mengambil ma'ar rasuli, bersama rasul, sabila, jalan. Sejak aku akil balik sampailah saat aku mati, aku ikut jalan rasul. Tu dia menyesal lah. Alangkah baiknya. Okey, sebab orang Melayu dia ramai jalan rasul dia kenal hanya bila umur dah 70, dia kenal jalan rasul. So, daripada umur 24 dia tak kenal jalan rasul. Acum, excuse me. Dia tak kenal alhamdulillah. Okey. Ada satu gambar, satu klip. Orang tak ada dua kaki kan. Cuba tengok lakonan. Ni air, kita buka, kita tuang dalam cawan ni kan. Botol tangan apa? Tangan kanan kan. Cawan tangan kiri. Cung, tuang kan. Minumnya dengan tangan apa? Kalau orang Melayu tangan kiri. Kalau jalan rasul minum tangan apa? Tangan kanan kan. Jadi Allah Ta'ala tidak lintaskan dalam otaknya di saat yang begitu pantas berlalu tu, tak sampai 1 minit tu betul-betul. Allah tak lintaskan dalam otak bangsa kita ni untuk tukar ke kanan, minum dengan tangan. Letak betul dulu. Ustaz Wati kawan-kawan. Bunaya makan berdiri ni dah berleluasa sangat. Zaman hari raya datang berdiri makan. Jadi jalan cara hidup Rasul tu dah hilang. Siapa mengajar makan berdiri? Barack Obama dengan Trump, dengan Presiden China. Itu yang menjadi ikutan mereka. Lepas tu setahun sekali dia buat spanduk, dia sambut Maulidul Rasul. Jadi dia tu bergembira, orang Melayu tu bergembira nyambut tu, sebab ramai-ramai kan, ada perempuan berlarak kat depan tu, lelaki kat belakang syok tengok. Dia bergembira kan, tapi Rasul tak apa suka sangat tengok. Sebab apa? Jalan dia tak ikut. Jom tengok terus ayat lagi. Ya wailata, dia kata celakalah aku. Ni orang yang zalim tadi ni, orang yang tak ikut jalan Rasul ni tadi. Ya wailata, dia lanat diri dia sendiri, celakalah aku. Laitani, alangkah baiknya sekiranya lam attakhid, aku tidak mengambil fulanan si fulan khalila sebagai teman karib. Jadi dia menyesal lagi. Dia kata alangkah baiknya kat dunia dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman karib. Jadi ada orang Melayu dia member dengan orang putih. Member dengan orang putih ambil yang baik tak apa. Ni member dengan orang putih, nak tiru dia pakai skirt, nak tiru dia pakai seluar, nak tiru dia acup, excuse me, nak tiru dia cara pegang apa tu, yang gelas tinggi, yang tu tiang dia. Macam tu. Gitu. Nak tiru dia main bola sampai pukul 12 malam. Walhal orang putih tak ada pemain bola pukul 12 malam. Baru start tahu. Kan tuan-tuan yang minat bola kan, rupanya dia orang putih tu dia tak ada main malam. Dia main petang. Kan? Yang bangsa main bola malam ni bangsa mana? Kan di Israel. Kan kawan-kawan kita dah pergi cek, ni satu penyelidikan ni buat. Di Israel sendiri tak main bola hari malam, dia main petang. Kan di Arab tu pun main petang juga. Sebab tu di pembunuhan bila dia kalah tu waktu petang, pembunuhan petang berlaku pembunuhan. Bila dia kalah dia bergaduh. Jadi yang main hari malam ni bangsa mana? Pergilah semak. Tak solat maghrib, tak solat subuh ayo. Nah, terus lagi celaka aku dia kata. Naitani alangkah baiknya lam attakhid, aku tidak mengambil fulanan si fulan khalila sebagai teman karib. Tak payah cerita banyak. Sebab apa dia menyesal menjadikan si fulan sebagai teman? Ini poin dia. Ni poin pagi ni. Poin yang pertama. Apa dia? Laqad sesungguhnya adallani
si fulan itu telah menyesatkan, telah melencong, menjauhkan aku dari adzikri. Kalau tuan-tuan nak tahu adzikri ni, cuba buka surah Al-Hijr. Al-Hijr, muka surat 262. Al-Hijr. Makna adzikri di situ. Makna adzikri. Ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ada Cuba. Apa makna adzikra situ? Ada. Jadi Al-Quran ni Allah ungkap dalam Quran. Al-Quran Allah ungkap dalam Quran sebagai adzikra, peringatan. Sebab dalam Quran ni kan banyak peringatan. Kejap lagi Ustaz nak tunjuk peringatan. Salah satu peringatan yang paling penting dan yang paling ramai masyarakat bangsa kita ni terjerumus, tak ikut peringatan Al-Quran. Baik. Jadi makna ayat Furqan tadi, laqad adallani anid dzikri, sesungguhnya si fulan itu telah menyesatkan aku daripada Al-Quran. Agak-agaklah berapa peratus orang Melayu ni yang umur 25 sampai umur 59, 60 ni yang tak baca Quran. Agak-agak berapa peratus? Jangan ambil 61 kata sebab dia dah nampak liang lahat. Ni ambil ceritanya 25 sampai 60 yang Allah puji. Dulu kita dah lalu Allah puji ni orang muda kan. Allah kagum orang muda yang tak ada hidup enjoy. Allah naungkan 7 golongan di bawah naungannya di akhirat, iaitu salah satunya lepas pemerintah yang adil ialah pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Orang muda, banyaklah pujian pada orang muda. Orang tua tak ada pujian. Kesian orang tua. Jadi kita ambil lah muda ni untuk masukkan semua kita 80 ke bawah. Gitu ya. Ramai tu kawan-kawan kita 25, 24 sarjana muda lah ni. Dia mula kerja kan. Sibuk target nak tukar kereta, sibuk target nak beli rumah, sibuk target Quran tak bersih. Itu dia. Dan tidak kurang juga yang tua masuk liang lahat tak erti baca Quran, tak kurang juga. Baik, sebab apa? Sebab dia berkawan dengan si fulan. Kalau dia berkawan dengan orang alim, insya-Allah dia akan baca Quran. Sebab dia berkawan dengan si fulan. Okey, baik. Ba'da, setelah idja'ani, Quran itu datang kepada aku. Beres. Boleh faham sebab apa orang Melayu tidak baca Quran? Adakah nawaitu orang Melayu ni, nawaitu aku lahir tak nak baca Quran, nawaitu aku lahir tak nak ikut ajaran Quran? Adakah itu? Jangan cakap macam tu, kena bunuh nanti. Nawaitu aku lahir tak nak baca Quran, macam tu kan? Tak. Nawaitu aku lahir aku nak kafir dengan Quran, macam tu kan? Tak. Tapi mengapa pula orang Melayu tergelincir daripada ajaran Quran? Jawapannya ialah sebab ada si fulan. Itu jawapan dia. Sebab ada si fulan itu yang berfungsi menggelincirkan dia. Malang dia, orang Melayu kawan dengan si fulan tu. Habis cerita, jauhlah dia daripada Al-Quran. Jadi jom kita perang si fulan ni. Jom kita perang habis-habisan si fulan. Baru ni tuan ada satu PJ, satu majlis. Dia bukan dalam surau, dia buat kat bawah bangunan. Ustaz pergi hari malam, tengok yang hadir ni pemimpin-pemimpin
Kan kita kata, ish, dalam hati aku tak pernah hadir majlis macam ni ni. Kan aku ni mencakap lepasnya depan aku ni, kalau aku lepas memang terduduk ni. Sebab dia pembuat polisi. Waktu Ustaz pun, ya Allah, aku nak sampaikan ajaran Al-Quran kau ni, jadi aku akan cakap apa aku nak cakap. Aku tak kira siapa kat depan. Jadi saya tunjuklah depan pemimpin-pemimpin yang ada depan, baris depan ni, duduk kerusi elok ni. Janganlah kamu lalaikan anak bangsa Ustaz ini daripada Al-Quran. Kamu lanyak dengan bola, kamu lanyak dengan drama, kamu lanyak dengan lakon-lakon lawak-lawak, lalu bangsa Ustaz ini tak memegang Al-Quran, kemungkinan termasuk kamu yang kat depan. Masing-masing bila dah habis program, dia jamu makan nasi Arab. Orang kaya kan nasi Arab, dia tanya, Ustaz umur berapa dia? Yang seorang ni lah, yang seorang dia tanya, Ustaz umur berapa? Ustaz kata 48. Dia kata, ya Ustaz kata, mengapa tak percaya boleh tunjuk IC? Dia kata, saya ingatkan late 30s kata. Dia tadi saya marah dengan Ustaz sebab Ustaz kurang ajar. Ustaz cakap dengan saya kat bawah ni, saya umur 45, dia yang cakap ni. Saya umur 45. Saya ingatkan Ustaz baru 30 lebih. Tak ada ke muka aku 30 lebih dia kata. Ataupun early 40 dia kata. Rupanya Ustaz lebih tua pada saya. Memang layak Ustaz marah saya tadi Ustaz. Dia pun salam, terima kasih banyak lah. Saya sedar malam ni apa saya buat. Ni cerita si bulan menyesatkan orang Melayu. Ustaz tunjukkan, kan dulu kita belajar solat dulu ada dosa pahala penimbang tu kan. Ustaz tunjukkan yang tu, di skrin kat depan, walaupun syarahan normal, tapi Ustaz tunjukkan. Ustaz minta sediakan alat. Dia pun tunjuk. Kalau macam ni hidup bangsa kita, bola 2 jam setengah, drama 2 jam, lawak sejam, nyanyi sejam, merayau kat shopping kompleks berjam-jam di Sabtu Ahad, dapat tak pahala berat bila ditimbang depan Allah Ta'ala? Jadi bila tunjuk tu dia tak boleh lawan. Betul Ustaz, betul. Kita bodoh, kita terlalai. Itu cerita si bulan. Rupanya kalau baca Quran orang tak marah gitu. Lalu dia cadangkan supaya program macam tu dia adakan sekerat yang mungkin membaca Quran macam kita belajar ni lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, ramai orang tak belajar Quran macam kita. Kalau Ustaz ceramah saja tadi Ustaz, memang Ustaz kenalah kata. Tapi Ustaz tunjuk Quran kami tak boleh lawan. Terima kasih banyak. Jadi rupanya ramai orang jauh pada Quran. Sebab apa? Sebab si fulan. Baik, beres. Tak lama lagi dapat datuk lah Ustaz ni. Kawan semua dengan datuk InsyaAllah minggu depan Ustaz akan dibawa menghadap orang yang paling berkuasa di negara kita. Minggu depan dia orang akan bawa untuk proposekan satu program khas Quran ni lah, di peringkat terutama IKBA yang budak-budak muda yang dah dikawal, di peringkat tentera, polis yang dah terkawal. Soalan adalah, rupanya memang betul orang Melayu lahir bukan nama itu aku nak kapi dengan Quran, tak. Masalahnya ialah kami ni tak tunjuk Quran pada orang Melayu. Itu masalah. Bila tunjuk diterima tak? Kejap lagi nak tunjuk, jangan lagi tu kejap lagi. Baik, terus lagi ayat last sekali. Jadi bila orang Melayu ini sudah lari daripada Al-Quran, ada yang tak baca, maka berlakulah. Kejap sebelum ayat 30, habiskan ayat 29 tu. Di samping ada si fulan tuan-tuan yang sesatkan orang pada Quran, ada pula wa kana syaitan, dan adalah syaitan lil insan, bagi manusia, khadula, yang akan menyebabkan manusia itu rasa hina. Dan bukan rasa hina, jadi hina. Khadula, syaitan. Jadi ada si fulan, ada syaitan. Si fulan dalam rumah kita dah tak ada. Kan, TV pun tak nyala dah. Tapi kadang-kadang lepas subuh dah cadang nak baca Quran lah, tapi tak jadi baca.
Dia timbul dalam hati kita, lepas zuhur lah baca. Dia timbul macam tu. Jadi makhluk mana yang jadi fungsi, yang jalankan fungsi pula tu? Itu syaitan. Ya, syaitan tak kata jangan baca Quran. Dia kata, lepas zuhur kan boleh. Ya, jadi pagi kita pun kurang. Sampai lepas zuhur dia kata apa pula? Asar pula. Lepas asar dia kata apa pula? Dia tak kata lepas maghrib. Lepas maghrib ada kuliah maghrib. Dia kata lepas isyak, balik isyak boleh baca lagi malam. Balik isyak dah ngantuk, membuta. Satu hari tak baca Quran. Kan kadang-kadang dia pusing tu sampai 3 bulan tak sentuh. Ni cerita budak kerja lah, budak muda. Kadang-kadang 3 bulan tak sentuh. Bila ada nenek dia mati baru dia baca Quran. Dahsyat syaitan. Ayat 30. Wa qala ar-rasul. Ni orang bangsa kita ni duduk syok-syok Maulidur Rasul kan. Ceramah Maulidur Rasul pun tak baca Quran. Itu yang dahsyat. Bila Quran ini sudah dijauhkan, dijauhi. Bahasa Melayu ni kena betul-betul sebab letak makna dia lain. Dijauhi. Maka berkatalah Rasul, wa qala ar-rasul. Apa kata Rasul? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna sesungguhnya kaumku ittakhadhu menjadikan hadzal Quran ini mahjura, tidak dipedulikan. Itu. Kena tengok elok-elok tu. Sesungguhnya kata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini tidak dipedulikan. Itu kalau bahasa Melayu namanya rintihan pilu. Mengadu, Rasul kita mengadu kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, bangsa aku ni termasuk kaum aku jauh kat Asia Tenggara, kat pelosok sana tu, dia hanya melayan bola dengan drama. Anak-anak mudanya Quran dia tak nak gitu. Dia tak pedulikan Quran. Itu yang saya kata, kita bergembira kan, gotong royong masak, nyambut Maulidur Rasul, gelak-gelak sambil masak. Ceramah pun lawak lagi, gelak lagi. Lepas ceramah makan gelak-gelak pula yang kita masak tu. Tengok Rasul sedih. Apa punca? Quran tidak dipedulikan. Quran tidak dipedulikan. Itu bahaya. Nanti kita ingat nyambut-nyambut ni boleh dapat syafaat. Rupanya Nabi tak bagi syafaat. Sebab apa? Sebab menyebabkan baginda bersedih. Pendek ceritanya, apa maksud ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura? Ini yang kita nak faham. Mereka menjadikan Al-Quran ini tidak dipedulikan. Ada 3 maksud pagi ini, kita kongsi sama-sama. Yang pertama, tak dibaca. Tak dibaca. Sukatan membaca kita dah sedia maklum, banyak kali dah Ustaz sebut. Bukan 1 muka surat, bukan 2 muka surat, tetapi 15 muka surat sehari. Itu sukatan. Jangan kata tak mampu lah Ustaz, 2 pun cukup. No, semua orang mampu. Jangan pula nanti macam grup-grup Kak Jun dia viralkan lah itu. Kalau kita tak mampu baca Quran, peluklah Quran itu, menitiklah air mata dan cakaplah, ya Allah, aku cinta Quran tapi aku tak mampu baca. Jangan buat macam tu. Itu manusia pemalas nama dia. Kan dalam radio IKIM peluk, nitik air mata, kata sedih sayang Quran tapi tak mampu baca. Itu bangang nama orang. Berlambak ustaz ada boleh belajar Quran, jadi peluk nangis nitik air mata buat apa? Jadi sila baca Quran. Jangan bagi alasan tak boleh baca. Tak ada alasan. Sebab kan ke alif tu kita boleh kenal alif. Qaf, ra kan boleh kenal. Kalau ra bari atas apa bunyi? Ra bari bawah. Ri kan boleh belajar. Nak peluk Quran dan nitik mata tak ada. Kan usah balik ke jalan. Tak kira lah umur 84 dia boleh belajar. Dengan syarat berhenti tengok TV tu.
Nah, itu bab baca nombor 2 tuan-tuan. Quran ni agak-agak lah, ada terjemahan agak-agak Quran ni turun hanya untuk dibaca pun, untuk difahami. Agak dulu, jangan cerita nas dalil-dalil dulu ya. Ni agak-agak. Quran ni agak-agak lah. Dibaca ni untuk dipertandingkan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat antarabangsa, macam tu ya. Tak. Quran ni untuk difahami. Contohnya pagi ni kita fahami lah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau bangsa kita ni boleh memahami 30 juzuk ni kan. Alangkah baiknya bila imam baca 7 muka surat satu rakaat, kita rasa pendek terutama kalau baca surah Yusuf kan. Dia berangkai cerita adik dia buat dia berburu, betul tinggal kata ambil baju kan, balik gandu kat ayah dia. Yusuf kena makan serigala. Ayah dia kata, "Kamu bohong ni, aku tahu apa yang kamu tak tahu." Dia bentuk cerita. Confirm kita tak setuju. Imam rokok kalau tak habis cerita, betul tak? Macam kita dengan bola, tengah syok tu, baru nak balas, nak seri satu sama, bini tutup TV. Kan kita tak setuju. Kan tapi terasa panjang satu rakaat 7 muka surat tu sebab apa tu? Sebab tak faham kan. Agak-agak lah orang Melayu ni, walaupun bukan Arab, kecuali Ustaz orang Arab, Ustaz faham kan. Agak-agak orang Melayu ni boleh tak berupaya tak memahami? Boleh kan? Tapi kenapa tak boleh faham kan? Takut-takut nanti Rasul SAW kata, "Wahai Tuhanku, no sana ke Asia Tenggara sana ada satu kumpulan manusia, dia tak peduli Quran." Minta maaf apa-apa Ustaz yang mahir bahasa Inggeris ya. Ustaz selalu sebut bangkit dengan kawan-kawan ni, you baca News Straight Time, you baca Star, you baca Newsweek, you baca Digest, you baca buku cerita tebal-tebal tu sambil nunggu kereta api ya. Nak ikut orang putih, baca. You boleh faham. Star, News Straight Time, Newsweek ni, dia beritanya berbeza. Dia punya vocab dia pun, perkataannya berbeza. Duduk letak perkataan walaupun sama, THEN, that, walaupun sama, tapi duduk letaknya beza tempat. Kadang dia ke atas, kadang kat bawah, kadang pusat kan. Investigation, dia kadang-kadang hari semalam ada, hari ni beza, hari ni pun ada. Dia letak tempat dia tak sama. You can understand. This Al-Quran forever since revealed by Allah Subhanahu Wa Taala dan structured by Uthman radhiyallahu anhu, susun macam ni, masa dia Uthman susun macam ni, dia tak pernah beza tempat, tak pernah beza perkataan. You cannot understand till you go to it, masuk dalam darat. Which one yang akan beri kepada kita ni syafaat? Star, News Time ataupun Quran? Saya tanya kawan-kawan gitu tu kan. Tak tanya TDDI, mungkin Ahmad Zara, semua geng-geng yang tak erti cakap Melayu ni kan. Tak tanya mana satu nak bagi syafaat kalau kita mati nanti, masing-masing tunduk kan. Bila habis saya cakap kan, dia pun cakap, "Kenapa Ustaz baru cakap hari ni? Ustaz cakaplah 20 tahun lalu macam ni." Boleh kami usaha. Jadi sebab tu bukan nama itu orang Melayu tak nak faham Quran. Mereka nak faham tapi berkawan dengan si fulan, jadi tak faham. Jadi dalam Quran kalau tengok qala, contohnya lah qala wa qala Rasul tu kan. Qala ni dalam Quran ni agak-agak berapa ribu kali diulang. Qala. Tu Ustaz tengah mula, bila kita punya projek tu siap Ustaz tengah mula nak mudahkan kawan-kawan kita faham Quran ni. Ustaz tengah mula mengumpulkan perkataan-perkataan utama dalam Quran. Bila boleh kuasai perkataan ni, bila baca insya-Allah boleh. Dia ada celah-celah tu tak faham, kita boleh agak-agak sambung dia tepat. Kaedah untuk memahami Al-Quran. Sebab qala, cuba kira berapa.
Ar-Rasul banyak itu sedia faham. Ya, alladzina agak-agak berapa dalam Quran? Beribu. Satu perkataan tu diulang. Ya, dalam surat kapal tadi kadang-kadang tak banyak sangat ulang, dia berbeza perkataan dia. Hari ni murder, esok kill, esok assassination. Dia berbeza perkataan. Ya, maknanya lebih kurang. Ya. Tapi macam itulah ceritanya. Dia bila Quran ini tidak dipedulikan, jadi tak faham. Ini yang saya risau. Ya, itu yang risau. Jadi jomlah kita usaha untuk faham Al-Quran. Sebulan sekali kita tengok 5 ayat. InsyaAllah tahun 4000 nanti habis 30 juzuk. Gelak kau ya. Itu yang kita nak buat intensif tu. Ya, yang kita nak buat intensif. Hari ni siapa free jom ikut Ustaz sampai pukul 2 petang lepas Zuhur balik ya. Nak tanam rumput dekat yang dah dipotong bukit tu. Hari tu dah tanam, Ustaz dah beli dah dekat 4000 keping rumput. Ya, dekat 7000 4000 keping. Ya. Ustaz nak nanti tuan-tuan duduk kat situ. Untuk baca betul kita bawa Ustaz Wan nanti. Baca betul surah Baqarah. Pastikan tak ramai pun 40 orang je tu. Ya, tak ramai. Kalau ada isteri maksudnya 80 orang. Baca betul surah Baqarah tu sebutan huruf yang boleh balik. Sebab kalau macam ni kejap ni balik dalam lembek. Kalau dalam kuliah maghrib kuliah 5 ya, balik kan tengok bola balik kan. Nak duduk kat situ tumpu tu betul. Kan, lepas tu untuk faham Quran pula nanti Ustaz bawa mana-mana Ustaz yang kalau Ustaz Asnan ni nanti dah boring, dia bawa Ustaz yang baru ni kan untuk bimbing. Ya, Ustaz jadi manager. Ya. Pernah mandi kolam renang. Ya. Untuk faham Quran. Baik anda, selesailah faham. Ni Ustaz nak cerita sekarang. Atuk kita tahun 50 mati tahun 1950. Bangun nanti bila pecah-pecah langit ni, ayat atas ni kan, di kiamat berlaku tu, menghadap Allah Ta'ala. Allah tanya, si bulan, kau kat dia dulu baca Quran tak? Kita tahu kan orang Melayu zaman dulu kat kampung malam-malam baca Quran. Atuk, lama tu. Kalau ayah Ustaz, mak Ustaz tu kalau dia mula baca Quran sampai Isyak, nak tunggu dia berhenti kita lelap. Kita tidur lama baca, bukannya sekejap. Ya. Dia jawab, baca ya Allah. Berapa banyak kau baca? Dia tu 10 muka surat satu malam. Dia jawab macam tu. Ya. Lepas tu Allah kata, oh bagus lah. Tapi ada soalan berikutnya, 10 muka surat kau faham tak? Tadi mula baca betul faham kan? Atuk kita jawab apa? Dia kata, mana ada rujukan dulu nak faham Quran? Yang adanya aku baca Quran Majid. Quran Majid yang tulisan macam Pakistan tu kan ya. Yang tu je ada. Mana ada terjemahan perkata-perkata, mana ada zaman aku. Atuk kita jawab. Allah kata, macam tu ke? Macam tu, mana ada? Kan, engkau kan maha mengetahui. Ni kalam Ustaz je ni kalam Ustaz ni Lalu Allah kata, okeylah, beres, masuk syurga lah, walaupun kau tak faham Quran. Jadi atuk kita lepas. Kita pula bulan depan, minggu depan jatuh bilik air, terantuk kepala, mati. Pecah-pecah langit, bangun, ngadap Allah Ta'ala. Allah tanya, hei si bulan, kau malam-malam baca Quran tak? Sejak umur kau berapa tahun kau mula baca Quran hari malam? Jawab apa? Siap tanya tu, sejak umur kau berapa tahun kau mula lepas Isyak tu baca Quran? Kita pun jawab, sejak dengar Ustaz Asnan membebel. Dan sebelum tu tak baca ke? Jenuh nak jawab, tu baca. Lalu ada yang menjawab, baca ya Allah, berapa muka surat kau baca? Jawab, berapa muka surat? Sekali baca. Kan kita pun jawab, adalah 2 muka surat, 3 muka surat, wahai Allah. Kan Allah kata, tak apalah, kamu ni umat mu'alaf, orang Melayu mu'alaf kata. Ya okey lah tu, 2 muka surat, 3 muka surat. Cumanya next question I would like to ask you, kan, do you understand what you recite? Kan Allah tanya kan, kau faham tak apa yang kau baca tu 2 muka surat tu? Kita photostat jawapan atuk kita. Kami orang Melayu ya Allah, macam mana nak faham? Agak-agak lepas tak?
Kita putus state jawapan atuk kita yang mati tahun 1950 tu. Kami orang Melayu, ya Allah, macam mana kami nak faham Quran bahasa Arab? Agak-agak lepas tak? Tak lepas. Ya? Ya, lalu Allah kata, dahlah 2 muka surat, tu pun tak faham. Gigit jari tu, menggigit jarilah kita. Kan? Menyesal. Lalu kita pun Allahu Akbar. Kalau aku tak layan drama-drama dulu, aku fahamlah Quran. Kalau aku tak layan sukan-sukan dulu, ya, aku faham dah Quran ni. Kalau aku tak layan lawak-lawak, nyanyi-nyanyi dulu, aku faham dah Quran ni. Itu dia. Alangkah baiknya aku tidak berkawan dengan si fulan waktu kat dunia dulu. Beres. Last sekali, bila cerita faham Quran ni, nanti kita ustaz tengah mikirlah ni cara-cara nak pujuk orang Melayu faham Quran ni. Ya, orang kaya boleh, ya, geng-geng Terajaya ada tu, ustaz jangan tunggu tempat belajar tu siang, ustaz, kalau kami mati ustaz tanggungjawab nanti kami tak faham, ustaz juga tanggungjawab dia. Ya, kita cari mana-mana hotel, ustaz, kita duduk situ. Kata puan sendiri orang kaya boleh lah. Ni cerita kawan-kawan ustaz yang apa kedana ni, yang naisi minyak pun ujung bulan cari 2 shilling, tapi yuran asro dia bayar. Ya. Kan, sampai umat ustaz ni nanti tak ada alasan tak faham ustaz nak bimbing. Siapa tak ada duit datang je ustaz belanja, ustaz akan cari apa pembiaya. Ya, ustaz saya nak buat anak 3 orang, ustaz bawa anak, tapi duit saya tak cukup, ustaz nak bayar makan tu ustaz yang bayar. Ya, biar kita jual tayar kita Mercedes, kita jual tayar Velfire tu nak bagi umat faham Quran. Ya, tak ada alasan tak ada duit tak faham Quran. Kalau dulu kat bandar ada alasan, sebab nak dengar ceramah sana satu kerusi RM300. So tak ada duit kan. Nak attend seminar sana kena bayar RM170, tak ada duit. Kalau tak ada duit tak ada join. Jadi ustaz nak buat, siapa tak ada duit, kita yang biaya. Ya, kalau tuan-tuan nak jadikan nanti keluarga angkat, nak biaya lah dia. Ya. Jadi tak ada alasan, tak ada duit tak faham Quran. Sebab Quran ni untuk orang kaya, untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya. Kat bandar ni Quran dan agama ni untuk orang kaya. Ya, sebab attend seminar sana RM500, attend seminar keluarga bahagia RM750. Nak naik Star Cruise RM2,000 lebih. Orang miskin boleh join? Tak boleh. Kalau macam tu, orang ada duitnya boleh masuk syurga. Ini agama dah jadi eksklusif dah sekarang. Ya, ini satu bid'ah besar. Ya, orang miskin siapa yang bela? Ada syarikat-syarikat nak bela orang miskin? Tak ada. Ya, nampak tu benda berlaku gejala yang tak elok sekarang. Ya, kalau betul nak kembang agama, ada biaya. Macam tu. Ustaz konsep Ustaz macam tu. Ya, bukannya kita tengok muka orang ni macam mana nak putih duit dia. Tak. Ya, cuba fikir dalam poket kita berapa ringgit, tengok muka orang macam mana aku nak guna untuk orang ni. Macam tu. Baru dapat jawab depan Allah Ta'ala kan ni. Ya Allah, aku guna duit aku untuk faham Quran. Lulus. Ya, baik. Jadi kalau ada akak-akak kan, abang-abang yang keluarga miskin kat kampung, nak ajak dia belajar Quran, buatkan package nanti. Ya, keluarga kami ada 20 keluarga ustaz, nak duduk situ nak belajar Quran. Beritahu je, ustaz sediakan ustaznya, sediakan tempatnya. Yang ada duit sumbang-sumbang sikit untuk bayar elektrik, yang tak ada duit duduk lah, biar kami yang biaya. Duit kami banyak enggak, jangan sangka kami miskin. Banyak duit. Adalah dengan RM1. Ya, baik. Nombor 3 pagi ni tuan-tuan, saya nak belajar Quran ni tuan-tuan. Lepas kita faham, dia jangan jawab periksa dapat A. Ni macam tu. Kan, lepas faham tu kan, ada soalan jawab lulus. Tak, dia kena buat. Kena buat. Kena amal, kena hayati. Ini yang nak tunjuk ni. Buka 366. Contoh hayati Quran ni. Contoh kalau kita buat je ajaran Quran ni, nanti Rasul kata, wahai Tuhanku, umatku tak peduli kena ajaran Quran. Gitu. Dia asyik kawan dengan si fulan tu je. Dia asyik layan si fulan tu je. 366. Okey, jumpa dah 366. Okey, 3 ayat 75. Ayat 75. Apa bunyi?
Ulaika apa makna dia? Yujzauna apa makna? Diberikan ganjaran, balasan, ganjaran. Kalau biasanya balasan ni kepada yang tak elok tau. Kalau ganjaran ni elok kan ya. Bima sabaru apa makna dia? Al-ghurfata apa makna? Mahligai tinggi dalam syurga. Itu al-ghurfata. Ya, jadi mereka itu diberikan ganjaran mahligai tinggi dalam syurga. Bima sabaru, sebab apa? Sebab dia sabar, dia baca Quran dapat 2 muka surat, pipi ni. Kan? Dia sabar nak menyebab pipi sebelah sana tu. Dapat 2 lagi ni, dia sabar lagi, dia buka lagi gitu. Kalau tak sabar, sadaqallahul azim dah. Ya, sabar ni bukannya tunggu orang ludah muka kita nak sabar, tak. Dalam buat amal soleh ni pun dia kena sabar juga. Ya. Kalau tak sabar, tak dapat buka. Habis dapat muka surat, ui syurga dah, sadaqallahul azim. Sabar buka lagi. Kan sampai dapat 10 muka surat. Kalau nak berhenti rehat, berhenti ya kejap. Kan nanti sambung ni, boleh 20 muka surat, 1 juzuk sehari. Kalau tak sabar boleh buat? Tak boleh. Okey, terus lagi. Bima sabaru wa yulaqauna. Apa makna dia? Mereka disambut fiha dalam syurga tahiyatan dengan penuh penghormatan wa salama dan ucap salam. Siapa yang bagi salam kepada orang masuk syurga? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum, qaulan sebagai tutur kata, min yang datangnya daripada Rabbir Rahim, daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi mereka itu dimasukkan ke dalam syurga tingkatan tinggi-tinggi mahligainya dan disambut dengan penuh penghormatan dengan Assalamualaikum daripada Allah Ta'ala. Kalau nak ini, atas tu kan Allah senaraikan sifatnya. Atas tu Allah senaraikan sifat-sifat ulaika, sifat mereka itu tu ada sifat-sifat yang atas tu. Bukannya dengan angan-angan, tak. Dia ada sifatnya. Cuba tengok ayat 72. Yang lain-lain tu tak apalah, nak fokus ayat 72. Yang bahagian hujung. Wa idza 72. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini yang kita nak tengok bagi ni contoh menghayati ajaran Quran ni. Wa idza tu maksudnya apabila, marru tu maksudnya melintasi, melalui. Bil lagwi tu cerita bahasa Arab sikit Billawi, dia boleh. Wa idza marrul lagwa, bahasa Arab boleh buat macam tu, tanpa bi tu, tanpa huruf bi tu ya. Tanpa huruf ba tu boleh tu, bahasa Arab boleh buat. Tapi dalam ni ada bi, maksudnya dia melintasi benda al-lagwi tu, benda lalai, benda sia-sia tu terlalu dekat. Terlalu dekat. Daripada cerdik nak pergi warta PKMS, tepi UKM ada fun fair, ada konsert, ada lakonan, ada lawak-lawak. Kita lalu bukan jalan luar UKM tu, kita lalu dalam UKM tu. Memang senang sangat singgah dah. Gitu. Ya, itu masuk B, huruf ba, itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Dekat sangat dia lalu dengan benda lawa itu. Dan mudah sangat dia nak singgah lah. Untuk dia masuk dalam ulaika tu, dalam mereka yang Allah masukkan dalam syurga itu, dia boleh singgah tak? Cuba tengok ayat tu. Marru kirama. Marru kirama. Kalau untuk dia layak masuk dalam syurga tu, dia boleh singgah tak pada benda yang sia-sia lalai dia? Dia tak boleh singgah. Dia kena melintasinya, menjaga kehormatan agama. Dia tak boleh singgah maksudnya. Dia tak boleh join benda lain. Ini syarat untuk masuk syurga.
untuk masuk mereka itu ulaika. Kan tadi dia lalu dah dekat sangat. Maksudnya kalau dia singgah tu, nanti kalau Allah tanya kau nak masuk syurga tak? Dia kata nak. Habis ngapa kau singgah benda lara tu? Dia kata dah dekat sangat, iman lemah, tersinggah. Mungkin Allah boleh terima, mungkin lah Allah boleh terima alasan dia tu, sebab dah dekat sangat lalu iman lemah. Lepas tu kejap je gitu. Tapi tuan-tuan, kan, kawan-kawan, apa yang Ustaz perhati bangsa kita ni ialah benda alawi tadi, benda lara sia-sia yang takkan dapat pahala buat tadi, ada di Hollywood, ada di India, ada di Korea, ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Spanyol. Benda-benda yang lalai tadi lalu diusahakan bawa masuk dalam negara kita oleh siapa? Itu yang duduk sebaris kat depan yang saya tunjuk tadi. Itu yang saya cakap dengan orang itu. Mereka yang berusaha. Lepas tu pula benda lagu ini diparknya, diletaknya bukan terus dalam rumah tuan-tuan, tak. Diparknya kat Seri Kembangan Astro, diparknya di Bandar Seri Utama, Seri Pentas, TV3, TV9. Benda tu jauh, bukannya dekat macam kita lalu kat funfair tadi. Lalu dengan duit kita, dengan usaha kita, dengan tenaga kita, sengaja kita bawa benda lalai masuk dalam rumah kita. Cuba tengok, layak tak masuk syurga? Cuba fikir tengok. Syarat nak ke syurga yang ayat tu beritahu, ini cerita penghayatan untuk ikut ajaran Quran. Syarat nak masuk syurga, kalau kita lintas pun tak boleh singgah dah. Kalau tersinggah tu boleh jawab Allah Ta'ala, ya Allah, iman aku lemah. Tapi kalau yang jauh sana dengan duit kita, dengan sengaja tenaga kita, dengan kita menelpon, kita berusaha dengan sengaja, berpanjangan pula tu, bukannya sehari dua hari. Jadi al-lahwi ni tadi, benda sia-sia ni hidup dalam rumah kita. Layak tak masuk dalam ulaika? Ni apa senyap pula ni? Cuba fikirlah elok. Ini Quran ni untuk difahami, bukan untuk ditilawahkan. Taranum ni walau taklah salah taranum tu, sebab sedap dia elok bunyi. Itu yang walaupun banyak duit boleh beli TV paling mahal, boleh ambil semua yuran, semua line Astro boleh masuk, kami tak sanggup, sebab nanti kami melawan ajaran Quran ni, dan kami beriman dengan Quran. Macam mana dengan kamu? Buka pula surah Al-Mu'minun. Cuba buka surah Al-Mu'minun. Bisa buka surah Al-Mu'minun. Buka ini surah Al-Mu'minun. Jumpa tak? Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, pasti berjayalah orang-orang yang beriman masuk syurga. Apa sifatnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang tu tinggalkan. Tengok sifatnya berikutnya apa dia? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ayat 3. Nanti gabungkan dengan Furqan ayat 72 tadi. Kita fikirlah elok pagi ni. Pasti berjayalah orang beriman masuk ke dalam syurga, disambut oleh Allah Ta'ala. Ayat 3 tu kata walladzina, dan orang-orang yang anil lagwi, perkataan yang sama, al-lagwi.
Dalam surah Furqan tadi bil lagwi, sini al lagwi, anil lagwi, perkataan yang sama. Benda lara, benda sia-sia, benda lalai. Untuk ke syurga, berjaya ke syurga, mestilah bersifat mu'ridun. Mu'ridun. Apa maksud mu'ridun? Menjauhkan diri, bukannya melibatkan diri. Ya, sama seperti marru kirama, maksudnya dia terus dia selamatkan dirinya, menjaga kehormatan agama, menjaga kelayakan dia termasuk dalam syurga. Ya, kat sinilah Ustaz nampak bangsa Ustaz gagal. Ya, bangsa Ustaz gagal. Imma orang biasanya, imma Ustaz Ustazah gagal di sini. Ya. Kalau macam Ustaz bercakap kat depan, dia boleh kutuk tu. Kat sana tak tutup aurat, kat sana membuat perkara yang haram, tapi dalam rumah dia berdiri hidup. Ya. Sampaikan dia tanya, "Syekh, anak tak buat apa kat rumah?" Sampai dia tanya macam tu. Ya, ni sama-sama yang duduk kat depan. Anak tak buat apa kat rumah, Syekh, kalau tak ada siaran-siaran. Dalam hati Ustaz tak jawab lah, Ustaz tak jawab. Dalam hati kau boleh tanya macam tu. Dalam hati, bini kau dah hafal surah Kahfi ke? Dalam hati lah tu, tak jawab dengan mulut, takut dia break, dia hak lah. Anak kau semua dah hafal ke juzuk 30, juzuk 29, juzuk 28 paling kurang? Boleh tanya, kalau tak ada siaran-siaran ni, anak buat apa kat rumah? Yang dalam keadaan tak ada tu pun baru 2 orang baru habis 30 juzuk. Yang lain tu tak habis lagi. Dalam keadaan tak ada. Dalam keadaan ada. Ya. Boleh tak kalau kita tersilap baca Quran ni, boleh tegur lah kat belakang kan, tapi dia tak hafal lah, dia tak hafal habis. Maksudnya dia tak boleh jadi imam lagi lah gitu. Ya, dalam keadaan tak ada. Ya, itu pun Quran tu tak habis lagi gitu. Itu pun kadang-kadang isteri kita baca bi'sal ismul fusuq, ada baca macam tu Ustaz. Ya, kita betul. Itu bukan bi'sal ismu, itu bi'sal ismul fusuq. Ya. Tu. Kadang-kadang tak ada. Kalau ada, laki dah ngam tengok final film Malaysia macam tu, bini baca Quran salah, tak ada dah. Itu cerita. Ya. Tu contoh nak pagi ni nak tunjuk. Quran ni baca, faham, lepas tu kena ikut ajaran dia. Ajaran dia pagi ni kita tengok benda sia-sia lalai ini, untuk ke syurga kena nyahkan diri, kena jauhkan diri, bukannya kena terlibat. Tapi bangsa Ustaz 99.9% terlibat. Lalu Quran tak habis dibaca 15 muka surat satu hari, disebabkan al-lagwi, benda sia-sia tadi. Lalu Quran tak difahami, disebabkan benda sia-sia tadi. Lalu Quran jauh daripada amalan, disebabkan benda sia-sia tadi. Habis cerita, tiba-tiba nanti di akhirat ada 2 je yang boleh beri syafaat. Satunya Quran, 2-nya Rasul. Betul kan? 1 Quran, 2 Rasul. Lalu kita terhulu hala nanti nak mencukupkan keperluan ke syurga tu, memandang ke Quran. Ya Quran, tolonglah bagi syafaat ke aku. Quran kata, kau kan tak peduli aku kat dunia. Anak-anak kau kan tak peduli aku kat dunia. Kan dia pedulikan si fulan, lawak, nyanyi, lakon. Macam mana aku nak bagi syafaat kat kau? Tak dapat daripada Quran. Tak. Pergi pula, wahai Rasul, aku umat kau, tolonglah bagi syafaat kat aku. Rasul kata, nak bagi syafaat macam mana? Kat dunia dulu kau menyebabkan aku bersedih, sebab kau tidak peduli Quran. Dua-dua melepas. Apa pancanya? Al-lagwi tadi. Sebab tu tunjuk contohnya tu, sebab dia ada hubungkan. Ya? Bukannya puncanya nama itu dalam diri kita ni, aku menyampah dengan Quran, tak. Memang kita cinta Quran.
Bukan nawaitu dalam diri aku tak nak baca Quran. Tak, dalam diri kita ada keazaman nak baca Quran. Nawaitu aku nak kafir dengan ajaran Quran, aku nak ingkar, aku tak nak ikut ajarannya. Tak, bangsa Ustaz nak ikut ajaran, tapi sebab benda lama tadi, ya, mereka menjadi lalai. Sebab itu tidak menyambut birthday Nabi itu tidak menyebabkan Nabi sedih, sebab Nabi tak pernah perintah. Tapi kalau nak jadikan syiar ingat pada Nabi, pulanglah tuan-tuan lah, ya, tak ada masalah, ya. Tapi tak sambut, Nabi tak akan sedih. Tapi Quran diabaikan oleh penyambut tu, yang tadi yang sebaris kat depan tadi, ya. Bila Ustaz tanya betul-betul waktu makan tu, jawab tu Sri baca Quran ke tak? Jawab depan. 5 orang makan 1 dulang nasi Arab, okey lah Ustaz, saya faham. Ingat kan di penjara kan cakap macam tu, rupanya minta dibimbing pula. Ya, jadi makin lama Ustaz Aslan makin sibuk. Sebab dia Ustaz seorang je, Ustaz lain tak nak tolong. Ustaz kena tolong lah. Ya, kita nak pujuk orang dengan Quran, ya, dengan melihat mata, ya. Macam tu tuan, cukup hari ni. Jadi ingat tu, ya, nanti langit akan pecah-pecah. Tak selamanya langit kekal macam tu. Kemudian ada orang gigit jari nanti, tak ada siapa boleh tolong. Kuasa mutlak milik Allah Ta'ala, ya. Dan sebab apa dia gigit jari? Sebab dia kawan dengan si fulan, ya, sebab dia tak ikut jalan Rasul. Apa dia jalan Rasul? Quran, ya. Jadi kena kembalilah kepada Quran, insya-Allah, ya. Berazam kuat-kuat. Dan Al-Lawi tadi tuan-tuan kena padamkan. Saya cukup risau. Cuba tuan-tuan tengok ayat 73 surah Furqan tadi. Tengok ayat 73. Risau bila kita baca Quran ni, kita jejakkan ayat tu ke bangsa kita lah, kan. Setelah kita cuba selamatkan keluarga tu, kita nak selamatkan bangsa kita pula, kan, ya. Cuba tengok ayat 73. Setelah Ustaz tunjukkan, tuan-tuan tengok dengan mata sendiri ayat wa idza marru bil lagwi marru kirama, ayat 72 ujung tadi. Lihat dengan mata sendiri, betul? Dah tengok kan? Dengan telinga tuan-tuan dengar tak telinga Ustaz? Dengar tak suara Ustaz kata benda lawa sia-sia yang langsung tak akan dapat pahala perlu dijauhi? Dengar tak? Untuk layak ke syurga, tuan-tuan kena bersikap dengan ayat 73. Cuba tengok apa terjemahan. Wa idza dzukiru, bila orang yang nak masuk syurga itu diingatkan bi ayati rabbihim. Diingatkan dengan apa? Ustaz tunjukkan 72 ujung tu. Itu ayat apa? Ayat Tuhan, ayat Allah Ta'ala. Bila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, ayat Al-Quran, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Itu sifat untuk ke syurga. Mereka tidak lam yakhirru 'alaiha, atau apa terjemahan dia? Tidak memberi respon. Macam itulah perkataan modernnya. Mereka tidak bersikap, tidak memberi respon secara pekak dan buta. Ya, maknanya apa? Setelah melihat ayat itu, setelah mendengar suara memberi ingat tentang ayat itu, kalau terus lagi Al-Lawi ini berlalu dalam rumah kita, maka kita ini kategorinya summan wa umyan. Kategori kita, ya, seolah-olah tak pernah tengok ayat itu, seolah-olah tak pernah dengar. Summan tu tuli, pekak. Umyana tu buta. Itu syarat nak masuk syurga. Mestilah peka macam tu. Tidak pekak dan tidak buta. Huyu, pening bela mikir. Ya, sebab tu saya tak sanggup terlibat dengan benda-benda Al-Lawi, benda-benda lama. Ya, sebab itu memang sifat jelas. Ya, untuk ulaika yujzaunal ghurfata, mereka disebut dalam syurga. Wallahu a'lam. Fikir-fikir menung-menung dan ambil tindakan. Ada apa-apa perbincangan, silakan. Allah, pukul 11.45 dah.
Akan ditanya. Sebab dia kan kita sentiasa dibeli oleh oleh kita, oleh syaitan, dan kita pun juga nak buat Tuan sebut qarin tu bagus tu Ustaz baca tadi subuh tadi. Cuba buka ayat yang Ustaz baca subuh tadi. Buka muka surat apa? Buka rakaat pertama Ustaz baca tadi. Tak jumpa berdiri atas kerusi. Maka sekarang 529 Surah Qaf. Surah Qaf. Nak tunjuk qarin, sebab tuan sebut qarin tadi kan. Ada syaitan, ada qarin kan. Nak tunjuk ni qarin. Syaitan qarin kita tu, mula-mula tengok ayat 23 Surah Qaf tu ayat 23. Wa qala qarinuhu, qarin itu qarin. Ya? Itu qarin. Qarin tu berkatalah qarinnya. Qarin situ malaikat. Malaikat yang catat dosa pahala kita ni. Kanan kiri ni. Bila kita ada depan Allah Taala nanti, malaikat tu akan berkata, qala qarinuhu. Dia qala tu berkata, qarin tu qarin lah, ya. Hadza ma ladayya atid. Ini dengan aku ini catatan amalan engkau. Itu qarin yang pertama. Ya, jadi kena ingat tu, kanan kiri kita ni ada qarin. Dia iringi kita ke mana baik kita ada. Kecuali masuk jamban cangkuk, dia pantau pada jauh, dia tak sama, dia tak masuk sama. Dan waktu suami isteri jima, dia tak akan dekat sama, tapi dipantau pada jauh. Ya. Itu qarin yang pertama, malaikat. Okay. Qarin yang kedua ada di ayat 27. Ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu. Berkatalah qarinnya. Qarin itu syaitan. Ya, qarin itu syaitan. Perkataannya sama, qarinuhu, maknanya beza. Yang 23 tadi malaikat, yang bawah ni syaitan. Jadi syaitan yang mendampingi dia kat dunia ni, yang tak pernah pisah ni, bila terlintas hati nak baca Qurannya, syaitan kata kejaplah. Gitu. Masa umur 23, 24 dulu nak datang solat berjemaah, syaitan kata tunggulah dua, pencet gitu. Tu dia, kerja dia. Dia tak nak pisah. Ya? Okey. Baik, apa dia kata? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma atghaituhu. Aku tak pernah sesatkan dia. Ya, walakin akan tetapi kana dialah fi dhalalin ba'id, yang memilih jalan kesesatan. Macam itulah ceritanya bila cerita syaitan kat masyarakat. Dia kata apa? Wahai Allah, aku tak pernah sesatkan dia tu. Dia yang pilih jalan sesat. Dia sakit hati. Kat dunia dia yang bantai kita kan. Dia yang hasut kita ni. Kat sana dia cuci tangan. Lalu Allah pun tempik, jangan bergaduh. Qala la taqtasimul yawm, jangan bertengkar depan aku. Itu qarin lah. Jadi syaitan dengan qarin tu sama. Dia ada dua perkataan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Surah An-Najm. Tak apalah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada dua, satu nafsu, satu hawa. Belum waw, ya tak ada titik tu, hawa. Nafsu jangan buang daripada diri kita. Kalau tak ada nafsu, nanti tak bercium bini kita ni. Kalau tak ada nafsu, nanti tak makmur bumi. Nafsu tu. Tapi hawa ni mesti buang. Jadi sifat orang nak ke syurga, wanaha, dan dia halang an-nafs, nafsunya, anil hawa, daripada dironton oleh hawa dia. Jadi bila nafsu kita ni dikuasai oleh hawa, jadi jahatlah manusia. Jadi hawa ni yang cenderung, sentiasa cenderung kepada kejahatan.
Nanti baca surah An-Najm, tengok mana dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, nafsu lain, hawa lain. Jadi orang Melayu digabung hawa nafsu, itu menunjukkan kecenderungan kepada kejahatan. Hawa nafsu itu maksudnya hawa telah menguasai nafsu. Tapi kalau nafsu saja, dia kadang dia ke tak elok, kadang ke elok. Jadi jangan cuba nak buat karma tu, nak buang nafsu tu, jangan cuba. Sebab itu fitrah manusia. Bila ada nafsu, dia ada persaingan untuk bangunkan bumi, kan, berpakaian ada warna-warni, itu nafsu. Nak remos rambut, nak fashion, itu nafsu. Tak apa, tak berdosa. Dia bila hawa atau kuasai nafsu, itu jadi sesat. Makan banyak-banyak sampai penuh tempolok dia, ngantuk, Quran tak baca, itu dah dikuasai oleh hawa. Berehat tu nafsu kita, berehat nafsu memang kena rehat. Ustaz pun berbalik daripada Kuching 3 hari berehat dengan anak-anak, habis angkut sebelah orang. Sampai kat sana kita pun malu lah tu. Sebab kita minta tolong orang sana, tolong booking dia kondominium tu. Sebab anak 10 orang pun dah boleh bilik hotel kan. Ini bila check in 3 hari 4 hari tu, nak check out tu, nak bagi visa debit card tu kan, nak bayar. Dia kata, already paid. Siapa yang bayar? No, dia kata, kad kredit. Siap bayar. Jadi berehat tu nafsu. Tapi janganlah manyang rehat je malam-malam depan TV je. Quran tak baca, itu hawa. Itu cerita nafsu lah. Jadi jangan buang nafsu, bahaya. Nafsu tu fitrah. Dia jadi jahat bila hawa. Okey. Jadi itulah cabarannya. Untuk faham yang ni, Google, tapi jualannya tak meluas. Google Generasi Muda Islam dan Cabaran Globalisasi, satu buku. Dia terjemahan daripada Al-Shabab Al-Muslim Amama At-Tahaddiyat Al-Mu'asarah dalam bahasa Arab. Profesor Dr. Abdullah Nasir Alwan dia tulis, cukup clear soalan ini, boleh baca buku tu. Generasi Muda Islam dan Cabaran Globalisasi. Cuma nanti kat depan tu adalah nama Hasnan Kasar kan. Allah. Dia tebal sikit. Yadim terbit, Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Jadi bagus baca buku tu. Kerajaan sekular buat apa kat kita, Yahudi Zionis buat apa kat kita, syaitan ni buat apa kat kita, nafsu ni, hawa nafsu ni buat apa, semua dibahaskan lah. Dan ada. Okey, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami memohon jadikanlah Al-Quran sebagai teman karib bagi kami, yang kami dampingi, kami baca dan pelajari waktu pagi, waktu petang, waktu siang, waktu malam. Dengan itu ya Allah, layakkanlah kami ketika liang lahat kami seorang sunyi diteman oleh Al-Quran. Ketika dosa pahala ditimbang, beratkan timbangan pahala dengan syafaat Al-Quran. Ketika meniti titian sirat yang gelap gelita, suluh dan terang dengan syafaat dengan cahaya Al-Quran. Ketika kami di dalam syurga, angkat darjat kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ketika mencari perlindungan daripada sesaan neraka, lindung dan benteng kami dengan Al-Quran. Sepanjang hidup kami di dunia ini ya Allah, suluh dan teranglah hati kami dengan cahaya, nur, petunjuk, hidayah, pedoman dan ajaran Al-Quran. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat bagi kami di akhirat. Jangan jadikan Quran sebagai pendakwa yang akan merosakkan hidup kami dengan sesaan di akhirat kelak ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.